Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi cikgu. Okey, sebelum kita memulakan kelas kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama membaca doa mulakan pembelajaran. Okey, amin rabbal alamin. Okey, awak semua apa khabar? Sihat? Sihat alhamdulillah cikgu. Cikgu sihat? Alhamdulillah cikgu sihat. Okey. Baiklah, semua hadir ke hari ini? Hadir cikgu. Okey, baiklah. Di hadapan awak semua sekarang ni ada gambar yang tidak teratur. Okey, cikgu nak minta seorang wakil untuk menyusun gambar puzzle ini untuk awak tentukan apa hidangan kita pada hari ini. Saya cikgu. Okey, boleh ke depan untuk susun puzzle pada hari ini? Tak apa, awak boleh je tampal kat bahagian sini. Okey, terima kasih Amin kerana berani ke hadapan dan mencuba. Baiklah, berdasarkan gambar yang awak lihat ni, apa pembelajaran kita untuk kelas amali pada hari ini? Shanghai pancake cikgu. Betul. Okey, minggu lepas kita ada belajar mengenai topik kuih tempatan Cina kan? Betul cikgu. Okey, ini adalah Shanghai pancake adalah salah satu kuih tempatan Cina iaitu Shanghai pancake. Shanghai pancake boleh menggunakan inti dalam Shanghai pancake ni boleh guna red bean, apa lagi? Coklat, peanut butter. Okey, awak boleh guna apa-apa saja inti di dalam kulit Shanghai pancake ni, okey? Okey, cikgu nak tanya, siapa tahu teknik untuk masak Shanghai pancake ni? Menggoreng cikgu. Betul Amin. Okey, apakah bahan utama untuk menyediakan Shanghai pancake? Tepung dan telur cikgu. Betul, betul Amira. Okey, apakah langkah kerja dalam membuat Shanghai pancake? Ayak tepung, gandum dan tepung beras. Okey, betul. Tanya semua kerana berani menjawab. Baiklah. Untuk step-step membuat Shanghai pancake ni boleh bagi tahu cikgu apa step-step dia? Panaskan pan dan sapukan butter. Masukkan acuan. Angkat dan masukkan inti dan lipat. Goreng dalam minyak panas hingga keperangan. Okey, tanya kerana awak dapat mengkaji apa step-step untuk membuat Shanghai pancake ni. Baiklah, cikgu akan menjelaskan aktiviti kita pada hari ini. Okey, aktiviti ini adalah aktiviti secara individu. Masaknya adalah secara individu. Di mana cikgu nak minta awak semua sediakan bahan yang diperlukan dengan betul lah untuk Shanghai pancake ni. Okey, cikgu nak awak semua sentiasa berhati-hati dan menjaga keselamatan dan kebersihan semasa membuat latihan amali ini. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Cikgu akan tunjuk demo memasak Shanghai pancake dahulu. Awak tengok cikgu buat demo dan selepas tu awak boleh cubalah membuat Shanghai pancake ni. Okey. Okey, semua dah cukup ke bahan-bahan untuk membuat Shanghai pancake ni? Cukup cikgu. Cukup. Okey, ada yang tak cukup bahan ke? Tak ada cikgu, semua cukup. Okey, bagus. Cikgu akan beri awak semua masa untuk buat aktiviti amali ni selama 30 minit. Cikgu akan bagi masa 30 minit untuk awak sediakan Shanghai pancake ni. Okey, boleh? Boleh cikgu. Okey, hari ni kita akan membuat Shanghai pancake. Jadi cikgu akan tunjukkan tutorial cara-cara untuk membuat Shanghai pancake. So mari kita mulakan. Ini adalah bahan-bahan untuk kita membuat Shanghai pancake. Okey, bahan yang pertama adalah 250 gram tepung gandum. Okey, bahan yang kedua adalah 2 sudu besar tepung beras. Bahan yang ketiga adalah 1 biji telur putih. Okey, asingkan dengan telur kuning.
Kita nak telur putih saja. Okey, yang keempat adalah secubit garam. Yang kelima, 1 sudu besar gula. Yang keenam adalah 150 ml air sejuk. Okey, jadi bahan-bahan ni kita perlu campurkan kesemuanya ke dalam satu adunan. Okey. Jadi mari kita mulakan. Okey, macam yang pertama tadi dia cakap tepung gandum 250 gram tepung gandum. Okey, kita kena ayak dulu ya tepung gandum ni. Okey, kita ayak supaya tepung ni menjadi lebih halus. Okey, jadi campurkan sekali ya tepung beras ni ke dalam tepung gandum. So dia lagi sebati kerana kita ayak dia bersama, okey. Okey, kita ayak dulu. Mudah je ya untuk buat Shanghai pancake ni. Dia lebih kurang je macam kita buat pancake lah, pancake biasa. Dia cuma beza dia pancake yang biasa dia lagi fluffy. Kalau yang pancake ni dia macam lempeng sikit. Lempeng tapi selepas menjadikan lempeng tu kita perlu goreng pula ya pancake ni. Okey. Okey, selepas kita dah ayak tepung gandum dan tepung beras tadi, kita masukkan 1 biji telur putih ni yang dah diasingkan dengan telur kuning. Kita ambil telur putih saja ya. Okey, masukkan dalam ini. Okey. Lepas masuk telur putih, kita masuk pula secubit garam. Okey, yang ni tak diambil secubit lagi. Jadi saya baru nak cubit lah garam ni. Okey, masukkan secubit garam. Tak perlu banyak-banyak. Okey, selepas cubit garam, kita masuk 1 sudu besar gula. Okey, yang ni dah ditimbang, dah disukat 1 sudu besar gula. Jadi masukkan saja 1 sudu besar gula. Okey, seterusnya adalah 150 ml air sejuk. Okey, kita masukkan ni dah disukat. Masukkan saja air. Okey. Jadi kita perlu kacau dia sehingga sebati dulu ya. Sebelum masukkan butter pula. Okey, baiklah. Ini adalah bahan-bahan untuk kita membuat Shanghai pancake. Okey, bahan yang pertama adalah 250 gram tepung gandum. Okey, bahan yang kedua adalah 2 sudu besar tepung beras. Bahan yang ketiga adalah 1 biji telur putih. Okey, asingkan dengan telur kuning. Kita nak telur putih saja. Okey, yang keempat adalah secubit garam. Yang kelima, 1 sudu besar gula. Yang keenam adalah 150 ml air sejuk. Okey, jadi bahan-bahan ni kita perlu campurkan kesemuanya ke dalam satu adunan. Okey. Jadi mari kita mulakan. Okey, macam yang pertama tadi dia cakap tepung gandum 250 gram tepung gandum. Okey, kita kena ayak dulu ya tepung gandum ni. Okey, kita ayak supaya tepung ni menjadi lebih halus. Okey, jadi campurkan sekali ya tepung beras ni ke dalam tepung gandum. So dia lagi sebati kerana kita ayak dia bersama, okey. Okey, kita ayak dulu.
mudah je ya untuk buat Shanghai pancake ni. Dia lebih kurang je macam kita buat pancake lah, pancake biasa. Dia cuma beza dia pancake yang biasa dia lagi fluffy. Kalau yang pancake ni dia macam lempeng sikit. Lempeng tapi selepas menjadikan lempeng tu kita perlu goreng pula ya pancake ni. Okey, selepas kita dah ayak tepung gandum dan tepung beras tadi, kita masukkan 1 biji telur putih ni yang dah diasingkan dengan telur kuning. Kita ambil telur putih sahaja ya. Okey, masukkan dalam ini. Okey. Lepas masuk telur putih, kita masuk pula secubit garam. Okey, yang ni tak diambil secubit lagi. Jadi saya baru nak cubit lah garam ni. Okey, masukkan secubit garam. Tak perlu banyak-banyak. Okey, selepas cubit garam, kita masuk 1 sudu besar gula. Okey, yang ni dah ditimbang, dah disukat 1 sudu besar gula. Jadi masukkan saja 1 sudu besar gula. Okey, seterusnya adalah 150 ml air sejuk. Okey, kita masukkan ni dah disukat. Masukkan saja air. Okey. Jadi kita perlu kacau dia sehingga sebati dulu ya. Sebelum masukkan butter pula. Jadi kita gaul dia sehingga sebati. Okey, kalau tak cukup air, kalau dia jadi macam ni, awak perlu tambahkan lagi air supaya dia jadi macam adunan yang adunan lembut ya. Okey, kita gaul dia. Dia adalah resepi yang paling mudah lah untuk kita makan bersama keluarga kan. Jadi ini adalah resepi paling mudah. Awak boleh buat bila-bila masa saja dan bahan-bahan dia pun tak rumit dan mudah untuk kita carilah bahan-bahan tu. Di pasar raya ada. Jadi tak sukarlah untuk awak buat resepi ni di rumah ya. Sedikit air lagi. Okey. Bila adunan ni dia macam likat sikit, okey, kita boleh tambahkan butter. Okey, butter ni 1 sudu besar butter. Gaul dia biar dia sebati. Okey, kenapa kita tambah butter dalam kita punya adunan? Supaya bila kita masak di atas pan yang tanpa minyak, kita just greasekan dia dengan butter. So adunan tu tak melekat kerana butter ada dalam adunan ni sendiri. So awak tak perlu nak letak minyak yang penuh untuk jadikan dia lempeng. Okey. Perlu tambah sedikit lagi air ya, biar dia punya adunan ni lembut sikit dan cair sedikit.
Okey, dah siap. Kita akan biarkan ia selama 15 minit, baru kita akan masakkan dia lah di atas pan. Okey. Okey, sementara kita tunggu adunan kita siap dalam 15 minit lagi, cikgu nak share sedikit tips lah. Mengapa adunan kita tadi, masa-masa kita isi air, kita punya adunan tu tidak cair seperti yang kita inginkan. Okey, salah satu sebabnya bukan kerana air, tapi kerana tepung kita sendiri. Apabila tepung yang kita gunakan itu tepung yang terlalu lama, dia memerlukan air ataupun butter yang lebih sedikit. Jadi awak jangan risau kalau awak punya adunan tu tak seperti yang diinginkan. Awak boleh je tambahkan sendiri air dan butter supaya adunan awak kelihatan lebih cantik dan seperti yang diinginkan lah. Okey, awak jangan risau kalau adunan awak jadi likat seperti tadi. Just tambahkan air saja. Okey. Okey, selepas kita dah biarkan butter kita selama 15 minit, okey. Inilah dia punya hasil. Dia akan jadi macam ni. Okey. Bila dah jadi macam ni, kita akan mulakan memasak lah. Okey, panaskan pan. Okey, panaskan dulu pan. Lepas tu sapukan sedikit butter. Ya, awak boleh guna cup ni kalau nak memudahkan awak untuk tuang adunan tu. Okay. Pastikan api perlahan ya. Tak perlu sampai digaring. Okey, kita balikkan dia. Kita balikkan dia macam ni. Dan bila dah bahagian bawah pun kering macam ni, awak boleh angkat lah. So, kita tak payah nak keringkan sangat. Dia macam ni dah pun okey. So, kita boleh angkat dan sapu inti yang kita nak lah. Kalau nak guna inti red bean boleh, coklat boleh, ataupun peanut butter pun boleh. Ikut selera awak. Jadi, awak boleh sapu je peanut butter di permukaan ni dan lipat. Okey, nanti saya akan tunjukkan cara-caranya. Okey, untuk kita masukkan inti pula, seperti yang saya beritahu tadi, saya akan pilih inti coklat lah untuk kita punya Shanghai pancake ni. So sapu je dekat bahagian ni dan ratakan. Okey. Okey, dua sudu besar lah kalau lagi nampak banyak sikit dia punya inti dia. Awak boleh sapu keseluruhan pancake ni. Okey. Okey, kita lipat Shanghai pancake ni macam ni. Lipat macam ni, jangan tekan tau. Okey, lipat macam ni je. Okey, ambil sedikit adunan dough yang kita gunakan untuk buat pancake tu. Okey, kita ambil sedikit, kita cuit dekat hujung-hujung ni supaya dia lekat lah. Okey. So, kita lipat macam ni dan
Macam ni. So macam ni lah pancake dia. Kita perlu goreng pula pancake ni di dalam minyak yang penuh untuk dia kulit dia jadi rangup dan crunchy. Okay, setelah itu barulah siap. Okay, bila minyak dah panas, okay, bolehlah kita nak menggoreng kita punya Shanghai pancake. Okay, masukkan dia perlahan-lahan ya. Untuk kita goreng ni, kita kena goreng sehingga kulit dia keperangan dan rangup, baru kita boleh angkat. Okey, dah jadi dah perang-perang macam ni, kita boleh angkat ya. Perlahan-lahan. Pastikan awak hati-hati ya, takut terkena minyak panas. Okey, ni adalah hasil selepas kita goreng Shanghai pancake ni. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey, untuk kita platingkan dia ataupun hiaskan dia, kita boleh potongkan pancake ni menjadi lapisan yang lagi kecil lah untuk memudahkan kita makannya. Okey, potong perlahan-lahan. Okey. Okey, ni hasil daripada kita masak Shanghai pancake. Jadi selamat mencuba. Okey, masa tinggal 2 minit lagi. Kepada pelajar yang dah siap hidangan Shanghai pancake tu, awak boleh bersihkan dulu tempat kerja awak dulu. Okey? Okey, cikgu. Okey, semua dah selesai kemas tempat kerja? Sudah, cikgu. Okey, cikgu nak minta awak menghidang hidangan yang awak dah siapkan tu mengikut kreativiti awak, supaya kemas dan menarik. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, cikgu akan nilai awak punya hidangan dari segi rupa, kekemasan, warna dan kreativiti awak. Okey. Okey, cikgu. Okey, cikgu nak ucapkan tahniah kepada awak semua kerana berjaya menjalankan aktiviti amali kita pada hari ini dengan berjaya dengan baik sekali. Okey. Selain itu, cikgu sangat kagum dengan awak semua kerana berani mencuba membuat hidangan yang diberikan kepada masa yang ditetapkan. Okey. Cikgu nak minta 3 orang pelajar membuat rumusan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, boleh? Boleh, cikgu. Hai, Assalamualaikum. Hasil lepas saya membuat kuih tempatan Cina iaitu kuih Shanghai pancake, saya dapat mempelajari cara-cara untuk membuat butter. Seterusnya, saya juga dapat mempelajari cara untuk melipat Shanghai pancake itu. Saya melipat Shanghai pancake itu dalam bentuk petak. Dan akhir sekali, kerana di rumah saya ini tiada kacang merah, saya menggantikan kacang merah itu dengan coklat untuk dijadikan sebagai inti Shanghai pancake. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Imam Balkis binti Isa. Hari ini saya buat Shanghai pancake. Okey, pancake ni sangat senang dibuat. Resipinya sangat senang. Saya masak pancake ni atas non-stick pan. Resipi ni sangat sedap. Assalamualaikum, nama saya Nur Syuhada Meti Zahari. Hari ini saya dapat tahu cara-cara membuat Shanghai pancake. Shanghai pancake ialah makanan tempatan Cina yang sangat popular di kalangan masyarakat Cina. Saya menggunakan tepung gandum sebagai bahan utama dalam penyediaan Shanghai pancake ini. Selain itu, saya menggunakan coklat
paste sebagai ganti red bean paste untuk dijadikan inti Shanghai pancake ini. Saya menggunakan kaedah menggoreng minyak tohor sebagai kaedah memasak Shanghai pancake ini. Tekstur Shanghai pancake ini sangat garing di luar dan sangat lembut di dalam. Resepi Shanghai pancake ini mudah untuk dimasak dan boleh dimakan bersama keluarga pada waktu pagi, petang atau malam. Sekian daripada saya, Nur Syuhada Mehdi Zahari. Okey, untuk tugasan pada hari ini, cikgu nak minta awak membuat laporan untuk kelas amali awak semua pada hari ini. Dan hantar pada hari Khamis ini. Boleh? Boleh cikgu. Okey, kita tamatkan kelas kita dengan surah Wal-As. Amin Rabbal Alamin. Okey, terima kasih semua kerana memberi komitmen yang baik pada hari ini. Okey? Terima kasih cikgu. Okey, kita tamatkan kelas kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.